Pasal 1 hingga 71. Ya, Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak bertanya berkenaan dengan pasal 5 itu bahagian 2 berkenaan dengan larangan perihal dagangan palsu yang digariskan di bawah maksud denda, iaitu di mana kesalahan yang disebutkan apabila disabit denda digariskan sebanyak tidak melebihi 250,000 dan juga kesalahan kedua sebanyak tidak melebihi 500,000 untuk sesuatu pertubuhan perbadanan. Dan di bahagian B digariskan sebanyak denda maksimum atau denda tidak melebihi 100,000 untuk selain daripada pertubuhan perbadanan, dan juga digariskan sebagai hukuman penjara dimasukkan di bawah perkara B. Saya nak bertanya tentang maksud pertubuhan perbadanan di dalam semakan saya di dalam istilah perbadanan tidak memberi makna yang tepat. Adakah syarikat berhad, syarikat sendirian berhad, ataupun syarikat yang mewujudkan perkongsian, serta syarikat-syarikat yang berlandaskan urusan atau pendaftaran di bawah koperasi juga ditakrifkan di bawah maksud A, dan maksud B selain daripada bukan pertubuhan perbadanan ini. Adakah warga asing ataupun bukan warga negara Malaysia yang ditakrifkan bawah taraf pemastatin untuk tempoh masa dia berada di dalam negara atau tanah air kita, ditakrifkan sebagai orang itu bukan satu pertubuhan perbadanan yang meletakkan jumlah denda atau hukuman dalam bahagian B. Muka surat 9 bahagian 2 larangan perihal dagangan palsu. Terima kasih. Ya, Yang Hormat Pendam. Terima kasih Tuan Pengerusi. 26 dan 27 itu berhubung dengan kesalahan yang dilakukan di luar negeri. Saya ingin mendapat kepastian daripada pihak menteri. Tadi menteri ada menyebut tentang logo halal ni hanya akan dikeluarkan oleh pihak JAKIM saja di masa akan datang. Memang kita alu-alukan kenyataan tersebut. Tapi baru-baru ni di tempat saya berhubung dengan susu untuk kanak-kanak sekolah, itu susu satu Malaysia yang dibawa dari Korea Selatan, yang dikatakan mengandungi tanda halal yang dicap di Korea Selatan. Susu itu dan dikemukakan kepada pihak kementerian oleh pengurusi PIBG Sekolah Kebahasaan Kubur Panjang, Pendang. Ya, akhirnya pihak JAKIM mengatakan okey, boleh, sebab ia disahkan halal oleh pihak luar negeri, iaitu pihak Jabatan Agama di Korea. Dan pihak Timbalan Perdana Menteri mengatakan boleh digunakan. Tapi pihak pegawai, ada pegawai yang mengatakan kita tidak mengesahkan tanda halal tersebut kerana ia dari luar negeri yang tidak disahkan oleh JAKIM. Jadi saya ingin mendapat kepastian dalam hal ini daripada pihak menteri. Apakah halal yang dikeluarkan di luar negara juga akan di-ban ataupun tidak dibenarkan untuk digunakan selain daripada hanya dikeluarkan oleh JAKIM pada masa yang akan datang? Kerana kalau misalnya daging dari India, di Australia, mungkin mereka mendapat halal terus daripada pusat-pusat Islam mereka di sana. Itu. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Ya, Yang Hormat. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Body corporate bermakna syarikat yang diperpadankan, perkongsian dan mana-mana badan yang ditubuhkan di bawah undang-undang yang ada lah, koperasi dan sebagainya. Rakyat asing juga tertakluk. Untuk yang bukan perbadanan bermakna individu. Selain daripada syarikat, makna individu. Perbadanan tadi merangkumi semua. Syarikat, ternabahat,
syarikat berhad, public listed company, koperasi, kerana koperasi juga diiktiraf sebagai sebuah badan di bawah Akta Koperasi. Jadi termasuk. Dan orang bukan perbadanan bermakna setiap individu, termasuk individu asing jika ianya melakukan kesalahan tersebut di dalam negara. Itu untuk itu. Yang keduanya halal tadi, sijil halal tadi. Sijil halal daripada luar negara boleh diterima. Katakan daripada Korea contoh yang Muhammad Pendang maksudkan tadi. Boleh. Selepas ini boleh, tetapi pengeluar sijil halal di Korea itu hendaklah pengeluar sijil halal yang telah diiktiraf oleh JAKIM. Mungkin di Korea hanya 2 saja mungkin. Saya pun tidak tahu, ini belum lagi putuskan. Katakan di Korea ada 2 saja autoriti yang berhak mengeluarkan sijil halal. Jadi yang daripada autoriti itu saja. Yang lain-lain tidak dibenarkan. Jadi maknanya nanti JAKIM akan mengeluarkan senarai yang mana daripada negara berkenaan yang disahkan. Kalau negeri China saya difahamkan ada 53. Belum lagi ya? Belum tetap lagi. Tapi akan ada banyak. Di Australia mungkin ada 1-2, di negeri China yang begitu besar mungkin ada 1-2 dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi maknanya JAKIM akan menentukan autoriti yang berhak untuk mengeluarkan logo halal daripada negara-negara pengeksport dan sebagainya. Ada lagi? Sambungan daripada itu saya nak tanya, kalau macam itu menteri mengatakan boleh kita gunakan logo halal daripada luar negara, apakah di tempat ataupun barang yang kita nak guna tu disahkan bahawasanya okey, misalnya kita ada susu dari Korea, JAKIM telah mengesahkan badan agama di Korea ini menggunakan logo halal yang disahkan oleh JAKIM. Macam mana ayat dari negara kita boleh nak tahu bahawasanya itu disahkan oleh JAKIM? Apakah kita mempunyai senarai panjang berhubung dengan syarikat-syarikat ataupun identiti badan agama yang disahkan oleh JAKIM tersebut? Ini kita tengok beli minum aja kalau macam susu ni, macam mana kita nak tahu pengesahan daripada JAKIM tu? Itu saya harap boleh tak bagi penjelasan. Terima kasih Muhammad Menteri. Saya tanyakan perkara A tadi, pertubuhan perbadanan, sebab dalam tafsiran ni tidak ada diletakkan tafsiran yang perkara yang mustahak juga. Maksud pertubuhan perbadanan di bawah Akta ini tidak ada. Tapi kapal pun ada diterangkan apa maksud kapal diterangkan untuk penggunaan Akta ini. Tapi pertubuhan perbadanan tidak disebut. Pada pandangan saya, kalau perkongsian di bawah Akta perkongsian, syarikat berhad, umum berhad, jauh beza tu kategorinya. Koperasi jauh dari segi bidang kuasanya, aturan ataupun tata urusnya berbeza. Dari segi tanggungan pun berbeza. Kalau kita letakkan pertubuhan perbadanan dalam satu takrifan, bermakna Akta ini agak longgar. Jauh bezanya antara tanggungjawab ataupun orang kata disebut sebagai loophole dengan izin. Kalau begitu memang kita sediakan satu ruang untuk kategori sama ada syarikat senian berhad, umum berhad, koperasi dan juga pertubuhan-pertubuhan yang kalau menteri katakan pertubuhan tu dianggap semua, dianggap sama kategorinya. Saya rasa kita menyediakan satu ruang untuk mengelak pengelakan yang cukup besar dalam takrifan ini. Begitu juga yang B, saya akan tanya pasal taraf pemasalting tadi. Adakah keterangan ataupun penjelasan berkenaan dengan status orang yang kata bukan pertubuhan tapi orang itu, adakah kita perlu clarify dia taraf pemaslahatin dalam negara atau tidak? Pasal kita nak tengok sama ada mereka ni dikawal oleh undang-undang ini. Terima kasih. Ya Muhammad, tentang sama ada kita mengetahui atau tidak, sama ada secara bertulis ataupun tidak tentang logo halal, tentu saya percaya ini adalah secara administratif. Saya percaya JAKIM akan mengeluarkan bentuk-bentuk logo halal dan sebagainya di dalam website mereka. Di dalam web halal mereka akan keluarkan satu website mereka bernama web halal yang akan meletakkan semua logo-logo daripada luar negara yang boleh dianggap sah dan sebagainya.
Ini apa namanya definition ni? Ada definition yang universal yang diterima oleh semua akta. Misalnya pertubuhan perbadanan atau dalam bahasa Inggerisnya body corporate. Body corporate. Semua akta menggunakan definisi, mana-mana pun menggunakan body corporate yang mengatakan body corporate itu adalah sekian. Setiap akta mempunyai apabila menyebut dan merujuk pada body corporate, itulah yang difahami oleh mana-mana pihak. Jadi saya rasa tidak timbul soal kalau tidak ada definition ini dengan jelas, maka ianya menjadikan akta ini tidak sah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kalau ada timbul isu yang berkaitan dengan the point of law, let's courts decide lah dari segi apakah bermakna body corporate dan sebagainya. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian.